Kumulatif kes denggi di Perlis meningkat mendadak bagi tempoh Januari sehingga 24 Jun lalu. 395 kes direkodkan iaitu peningkatan 2,533% berbanding tempoh sama tahun lalu iaitu hanya 15 kes. Setakat ini, 1 kematian akibat denggi dilaporkan. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Ismuni Buhari dalam pernyataan memaklumkan 181 kes atau 45.8% telah dimasukkan ke hospital dengan 22 daripadanya dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Tuanku Fauzia. Terdapat 38 wabak dilaporkan tahun ini berbanding hanya 1 wabak tahun lalu. Pelbagai aktiviti kawalan dan pencegahan telah dilaksanakan oleh JKN Perlis bagi memutuskan rantaian jangkitan. Sehingga 24 Jun, 44,694 permis diperiksa dan 117 kompaun di bawah Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975, Akta 154 dengan nilai kompaun RM58,500. Anggota polis yang cedera dalam kejadian rempuhan lori di pos pengawal ibu pejabat polis daerah IPD Tapah semalam berada dalam keadaan stabil. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hasran Basri berkata mangsa berusia 23 tahun yang mengalami kecederaan di muka dan tangan menerima rawatan pesakit luar di Hospital Tapah. Kerosakan yang dialami oleh IPD Tapah agak serius dan saya telah meminta Ketua PDI Tapah untuk menyediakan laporan untuk diberikan kepada saya dan saya akan bawa perkara ini ke pihak yang lebih pentinggi untuk kita mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif meningkatkan lagi tahap keselamatan IPD Tapah dan juga keseluruhan IPD di negeri Perak ini. Beliau berkata demikian di Balai Polis Kampung Rapat. Dalam kejadian kira-kira 1.25 pagi semalam, lori kontena membawa muatan kerusi permainan itu sedang dalam perjalanan ke Ipoh dari Kuala Lumpur sebelum terbabas dan merempuh pagar utama serta pos pengawal. Pemandu lori direman sehari untuk siasatan di bawah Seksyen 42, Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 284 mat rempit terpaksa beraya di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik IPD Kota Star selepas ditahan polis dalam sekatan jalan raya di Jalan Pegawai Alustar malam tadi. Operasi Ob Samsing yang bermula pukul 11 malam hingga 3 pagi turut merampas 284 motosikal. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Polis Ahmad Syukri Mat Ahir berkata mereka yang ditahan termasuk 3 wanita dan 10 remaja bawah umur. Polis menyita 50 motosikal di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Manakala 194 saman dikeluarkan dalam pelbagai kesalahan antaranya tiada lesen memandu, nombor pendaftaran tidak mengikut peraturan, ubah suai motosikal dan tidak mempamerkan pelakat P dan L. Ya, selepas selesai semua kita akan bebaskan mereka kecuali yang tak ada lesen. Itu semua ibu bapa mereka kena datang, ibu bapa kena datang menjemput mereka lah. Jadi sangat malang lah di pagi hari raya korban ini mereka telah mengorbankan hari raya mereka. Beliau bercakap kepada pemberita di Alustar. Warga Polis Raja Malaysia PDRM Langkawi juga tidak ketinggalan menyempurnakan ibadah kurban. Acara tahunan IPD Langkawi itu disertai 200 anggota pelbagai pangkat. Yang melibatkan sebenarnya 3 ekor lembu lah. 2 ekor ni dibawa IPD sendiri. Manakala 1 ekor lagi adalah sumbangan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Dan kita akan agih-agihkanlah lembu korban ini. Selain daripada itu, kita juga ada dapat peruntukan daripada Jabatan Perdana Menteri untuk program bersama komuniti, ya, Majlis Kesyukuran Aidiladha bersama PDRM, yang mana kita akan buat agihan juga beras, bantuan beras kepada mereka yang memerlukan. Dalam majlis yang sama, 200 penduduk menerima bantuan beras. Perkembangan sukan, Kedah Darul Aman FC KDA FC semakin rancak memperkuatkan pasukan mengharungi baki saingan Liga Malaysia musim ini. Selepas berjaya mendapatkan khidmat Ifidayo Olusegun dan Moses Atede, pemilik pasukan Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar merancang untuk membawa masuk 2 lagi pemain baharu.
Menerusi syaratan di laman sosial peribadi, beliau berharap perubahan ini mampu menyuntik semangat penyokong untuk kembali memenuhi stadium. Jelas Tan Sri Muhammad Daud, pihak pengurusan sentiasa berusaha untuk meletakkan skuad Sang Kenari sebagai antara pasukan terbaik di Malaysia. KDAFC kini memiliki 9 pemain import termasuk Ifidayo dan Adete. Kapten pasukan Manuel Oud, Buyan Siga dan Lee Tok antara pemain import yang berjaya menyelah bersama skuad Kenari musim ini. Kedah akan berdepan Terengganu FC di tempat lawan dalam saingan Liga Super pada 3 Julai.